Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi untuk last video kita berkaitan dengan hukum linear, kita telah pun tiba ke subtopik aplikasi hukum linear. Maksudnya sekarang soalan yang kita nak buat ini, kita akan apply semua konsep hukum linear yang kita dah belajar. Sebelum ni kita dah tengok hukum linear ni dia ada persamaan arm dia, iaitu Y sama dengan MX plus C. Dan ada waktunya persamaan yang kita dapat dalam soalan berada dalam keadaan bukan linear. So kita pun dah belajar dalam subtopik yang just before this, cara untuk tukarkan daripada persamaan tak linear tu jadi persamaan linear. Later kita akan tengok pada contoh soalan yang kita buat hari ni ada subtopik yang itu. And then kita dah belajar juga cara melukis. Bukan melakar. Kita belajar cara melukis graf linear. Kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Paksi X dan paksi Y. Dan kita dapati bahawa apabila ianya adalah linear, bermaksud graf kita, graf garis lurus, boleh jadi ianya berkadar terus ataupun ianya berkadar songsang. Untuk contoh-contoh yang sebelum ni kita dah buat dalam kelas, kita tak pernah lagi dapat graf berkadar songsang. Tapi specialnya, kita punya contoh hari ni, kita akan buat soalan yang menghasilkan graf berkadar songsang. And then kita belajar juga cara menggunakan rumus untuk menghasilkan jadual baru. Jadual baru itu bergantung kepada kita punya pemboleh ubah. Contoh, kalau dalam jadual sebelum ni kita ada pemboleh ubah X dan Y. Kita punya jadual. Tapi selepas sahaja kita menukarkan daripada persamaan tak linear menjadi persamaan linear. Contohnya, kita ada persamaan X, Y sama dengan apa yang nak buat? X kuasa 2 tolak 3. So kita ada X kuasa 2 dekat sini. Maksudnya kita nak jadikan X kuasa 2 ni kepada... Ini tak jadi sangat nanti. Yang ni kita buat... Sekejap. Yang ni kalau kita buat X saja, nanti ni tinggal Y. So tak ada beza lah sebenarnya. Kalau kita nak tukar, kalau kita nak tukar daripada persamaan tak linear ni, kita nak tukar pada persamaan linear, kita just akan bahagikan semuanya dengan X. Sebab kuasa paling besar di sini adalah X. So kita bahagi X, kita akan dapat Y sama dengan X tolak 3 per X. So tak ada yang special pun sebenarnya dekat sini. Kita still akan buat yang sama untuk kita punya graf. Jadual yang sama. Let's say kalau dalam soalan dia bagi awak, dia kata plot graf 1 per Y melawan X contohnya. Maka oleh sebab jadual awak yang asal ada X dan Y sahaja, so awak kena develop satu lagi jadual baru, iaitu jadual untuk 1 per Y. Yang tu cikgu dah ajar. Itulah cikgu nak terangkan sebenarnya. Sekali bagi contoh persamaan tak linearnya tak kena pula kan. Apalah cikgu ni. So kita nak cakap panjang, kita terus pergi ke contoh soalan yang kita nak buat hari ni. Fokus kita adalah pada soalan latih diri 6.6, soalan 2. Soalan 1 tu direct forward je. Soalan dia memang direct je lah sebab dia cerita pasal log and then tak ada apa nak ubah sangat. Berbanding dengan soalan 2. Bagi cikgu soalan 2 ni a bit tough sedikit. So kita akan discuss soalan nombor 2. Apa soalannya? Macam biasa kita baca soalan, kita keluarkan highlighter. Video cikgu hari ni dia memanjang sikit sebab kita nak tunjuk full graph. So dia akan memanjang. So soalannya, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Ini persamaan dia. Yang ni kita kena highlight. XY tolak YB sama dengan A. Dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Ini dia bagi jadual. Jadual untuk X, jadual untuk Y. Then dia kata plot Y melawan XY. Dekat sini adalah clue kita. Ini adalah kita punya clue. Bila dia kata plot Y melawan XY, bermaksud graf kita nanti, di paksi Y kita ada Y
dan dipaksi X, kita ada XY. Itu maksudnya Y melawan XY. Okey, dengan menggunakan skala yang sesuai pada kedua-dua paksi, seterusnya lukis garis lurus penyuai yang terbaik. Okey, kita boleh nak buat Y dengan XY ni, tetapi oleh sebab nanti graf kita ini menggunakan paksi Y dan XY, maka kita perlu mengubah kita punya persamaan. Okay, actually boleh je kalau kita nak plot graf tanpa kita ubah persamaan dulu. Okay, tapi kita akan ada problem nanti untuk cari dia punya A dan B. Okay, sebab A dan B bukanlah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Dan dia tak sesuai pun dengan kita punya graf. Okay, graf kita Y, XY. So, maksudnya expectation kita punya persamaan nanti, okay, daripada Y sama dengan MX plus C. Oleh sebab paksi Y kita ni Y kecil, so dia jadi Y kecil. M kecerunan, kita punya paksi X kita adalah XY tambah C. Okay, expectation kita akan dapat persamaan dalam bentuk macam ni. Okay, untuk soalan A, let's say waktu exam awak tak ada idea macam mana nak ubah. Awak boleh terus sahaja buat graf. Okay, awak boleh terus sahaja buat graf. So, macam mana kita nak terus je buat graf? Okay, kita terus je dulu tanpa perlu kita ubah kita punya persamaan. Okay, nampak tak apa yang mula-mula cikgu keluarkan? Cikgu sediakan satu jadual baru. Kenapa cikgu buat jadual baru? Okay, tengok. Awak ada paksi Y. Okay, Y. Y ni tak ada masalah. Dalam jadual yang diberi, memang dah ada nilai Y. So, kita just copy. 20.60, 18.00, 13.25, 8.80, 6.00, 1.40. Okey, tak ada masalah. Y memang dah diberi. Tetapi untuk X, Y, C, kita punya paksi X kita adalah dalam bentuk XY. Maksudnya awak kena create dia. Okey, cara paling senang tanpa membuat rumus. Kalau nak buat rumus boleh je. Okey, caranya awak tekan alpha, ambil huruf X. Okey, kemudian awak tekan alpha lagi sekali, ambil huruf Y, tekan calculate, masukkan X yang pertama, 0.485 sama dengan masukkan pula Y yang pertama, 20.6 sifar, dapat jawapan dia 9991 per 1000. Tukar kepada perpuluhan, kita ada 9.991. Okey, boleh kalau pakai rumus. Kalau siapa yang tak nak pakai rumus, dia rasa leceh, dia boleh terus aja darabkan X dengan Y, darab X dengan Y, darab X dengan Y, darab X dengan Y untuk dapatkan XY. Okey, sebab XY itu sendiri adalah X darab dengan Y. Okey, so 0.485 darab 20.60, kita dapat dalam perpuluhan 9.991. Okey, macam yang cikgu selalu tekankan dalam kelas cikgu, kita tengok kita punya paksi, okey, yang geng dengan dia. Kita tengok titik perpuluhan dia tu berapa titik. Kalau dia 2 titik perpuluhan, okey, jadual di bawah ni pun kita buat 2 titik perpuluhan. Okey, jangan kalut buat 3. Nanti dia akan menyusahkan diri awak sendiri. So, buat 2 titik perpuluhan saja, awak akan dapat, kalau dalam kes ni awak akan dapat 10 point sifar-sifar. Okey, sebab 9.99 ke kita buat 9.99? Boleh lah. Buatlah 9.99, tak boleh nak bunda pun kan kalau 2 titik perpuluhan. So 9.99. Okey, next. 1.556 darab 18 darab 18, kita dapat 28.01. Okey. Next, 4.528 darab 13.25, kita dapat 59 point. Ni kes ini lain. Okey, sebab dia 996. Jadi 6 ni bila kita bunda naik 1 dia akan jadi 60 point sifar-sifar. Okey, jadi di sini 60 point sifar-sifar. Okey, next. Kita ada 10.227 darab 8.8 sifar, kita dapat 89 point. Ni pun kes yang sama, dia akan jadi 90. Okey, dia akan jadi 90 sebab kita naik 1 dekat sini 2 titik perpuluhan. So, sini akan jadi 90 sifar-sifar. Okey, betul tak? 10.227 darab 880. Okey. Next, 18.333 darab 6. Kita dapat 109 point. Ni pun sama. Naik 1. So, dia jadi 110.
110.00. Okey. Next, okey, yang seterusnya 100 darab 1.4, kita dapat 140. Okey, dah siap. Okey, walaupun kita buat sini 140, jangan lupa letak titik perpuluhan sifar. Okey, bila ada soalan yang mana paksinya ini berubah, okey, dan nilai yang kita ada dalam jadual yang lama tak sama seperti dalam paksi kita yang baru, maka pada soalan ini, di sini ada satu markah untuk jadual. So, mesti tunjukkan jadualnya. Okey. Okey, so kita dah set jadual, jadi kita boleh terus plot graf kita. Okey, so ini graf cikgu. Okey, so memandangkan, nampak tak rajin tak cikgu? Cikgu buat jadual balik tau kat kedai graf. Okey, so kita ada Y, kita XY. Awak kena tengok dulu tau. Nombor yang paling kecil dengan nombor yang paling besar untuk awak decide dari segi skala dan juga nilai untuk setiap sengkatan. Okey, kalau kita tengok pada paksi Y, sebab dia kata Y melawan XY. So, ini paksi Y dan di belah sini paksi XY. Okey, di paksi Y, yang paling besar nombornya adalah 20.6 sifar. Okey, dan yang paling kecil adalah 1. Jadi, cikgu decide untuk buat setiap 2 cm nilainya 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okey. Then, untuk paksi XY pula, untuk paksi XY ni dia lebih complicated sebab nombor dia terlalu besar. Okey, nombor paling kecil 9.99, paling besar 140. So, cikgu terpaksa decide jadikan 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 untuk dia fix duduk dekat dalam satu kertas graf. Okey, tak pernah lagi lah cikgu tengok orang guna sampai 2 kertas graf sekali. Kalau nak buat rekod kan, mana dah tahu. Okey, so kita akan buat plotting. Okey, kita akan buat plotting untuk Y. Y yang pertama 20.6 sifar bila jaraknya adalah 2. Okey, 2. Cikgu ada ajar macam mana kita nak kira dia punya skala. Okey, so ini 2. 2 bahagikan dengan ada 10 kotak. Maksudnya setiap satu kotak tu 0.2. Jadi dia punya senggatan bacaan dia macam ni. Sifar 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Okey. So 20.6 cikgu, 20. Okey, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6. Ya Allah, terkeluar daripada paksi. Okey, XY cikgu adalah 9.99. Untuk dalam kes ni pula, okey, di sini kita catatlah jarak dia adalah 0.2 supaya kita tak lupa. Okey, untuk kes yang bawah ni pula, dia 20 bahagi, okey, 20. Okey, nilai senggatan yang pertama bahagikan dengan 10 kotak. So, kita ada 2. Jadi, setiap satu ni jaraknya adalah 2. Okey, so 9. 9, 2, 4, 6, 8, 10. 9.99 kalau kita bunda dia lebih kurang 10 macam tu kan. Sangat dekat dengan nilai 10. Okey, so dia berada di sini. 20.6 kita tadi, 20.2, 20.4, 20.6, 246. So di sini. Jadi lebih kurang kat sini tempat dia. Okey. Next. Kita punya nilai 18. Okey, 18. Okey, kita ada dia punya nilai direct daripada skala 18 daripada paksi. And then XY kita 28. 2, 20, 22, 24, 26, 28. Kat sini 28, 18. So 28. Okay, cikgu buat dia dekat dengan 28 sebab 28 point sifar 1 dia terlalu menghampiri 28 sebab lepas tu kat sini dah 30. Okay, so dia sangat mendekati 28. So kita buat 28 je. Okay, untuk Y 13.25. Okay, 13. So sini 12 jarak dia 0.2 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13, 13.2, 13.4. So 13.25 di tengah. Okey, dia duduk kat tengah. And then kita punya nilai untuk XY adalah 60. 60 dipaksi sini, 13 tadi dekat sini, 13, 13.2, 13.4. So 13.25 duduk dekat sini lebih kurang kat tengah dia. Okey, next 90 di sini.
Okay, ni dah senang dah lah untuk pasti XY ni. Sebab dah 60, 90, 110, 140 benda yang kita dah boleh kira. Okay, 90 pada sini, 80, 90, 100. So, 90 kat sini Cikgu Maris. Ni. 90 duduk kat sini. Okay, lepas tu, nilai untuk Pak CY adalah 6. So, 6. Jadi, di sinilah. Sangat confident kita plot. Okay, next. Kita ada 110, 120, 120, so 110 kat sini, tengah-tengah. And then, nilainya, cikgu salah plot. Ni sepatutnya 8.8 Ui, siapa cikgu ni? 90, sepatutnya 8.8. So, 8, 8.2, 8.4, 86, 8.8 kat sini. Okey, 110 ni barulah 6. Okey, kita plot 6. Kemudian 140 last sekali dekat 100, dekat 1.4. Ni 2, so 1, 0, 0.2, 1. 1 di tengah-tengah ni, 1.2, 1.4. Okey. So, kita ada 3 point yang memang confirm dia punya nilai. Ush, jauhnya pemaris tak cukup panjang. Okey, so kita try. Okey, kalau kita gabung sini, dia akan kena dekat 1, 2, 3, 4, nearly 5 lah. Kita try dulu. Okey, sampai dekat atas. Osh. Kalau tak ada jadual mesti boleh kena dekat pintasan Y kan. Sekejap cikgu padam sikit. Cikgu punya ending pintasan Y ni nampaknya cikgu kena extend. Sama juga kalau macam awak buat garisan tu, dia punya garis lurus dia adalah berkadar terus. So bila dia ke bawah, okey, awak kena pastikan dia kena pintasan Y. Kalau dia tak kena, awak panjangkan tau Pak CY tu. Okey, panjangkan dia ke bawah. Dalam kes cikgu ni, cikgu kena panjangkan dia ke atas walaupun dia akan langgar jadual cikgu. Sepatutnya jadual cikgu ni cikgu bawa ke kiri, ke kanan sikit. Kita buat ni je lah sampai habis kat sini. Okey, so sini 20, sini adalah 22. Okey, so kalau ikutkan pintasan Y cikgu adalah 22.5. Okey, itu pintasan Y cikgu di situ 22.5. I don't know apa yang awak dapat. Okey, kalau cikgu bacaannya di situlah sebab dia tak kena pun dekat 22. Dia kena 22.5 suka hati aku je. 20, 21, 22. So 22.2. 22.2. 22.2. Ya. 22.2. Okey, atau kalau tengah dia 22.1 lah sebenarnya sebab dia lalu kat tengah, dia bukannya lalu dekat kawasan situ, dia dekat sini. Dia berlanggar situ. So dia berada di tengah-tengah. So mungkin nilainya adalah 22.1. Okey, sebab kotak kecil tu nilainya 2, 0.2. So tengah dia 0.1 lah. Okey, so 22.1. Okey, so apa lagi yang kita nak kena kira dalam soalan ni? Berdasarkan daripada graf, cari nilai A dan nilai B. Okey, tapi sebelum tu juga nak bagi tahu dulu dari segi pemarkahan untuk graf. Okey, dari segi pemarkahan untuk graf, first sekali markahnya, okey, pada kita punya jadual, bila dia ada penambahan, jadi di sini kita ada satu markah. Okey, then kita ada, nampak sangat cikgu. Okey, then kita ada paksi. Okey, pastikan awak tulis paksi. Sebenarnya tajuk tak berapa compulsory, tapi kita tak tahu kalau skema tu memerlukan tajuk. So, ikut sajalah formatnya. Bila lukis graf, kita kena bubuh tajuk. Better ada daripada tak ada. Okey, kalau tak ada tapi markah ada kat situ, dah rugi. Sia-sia je benda boleh buat kan. Okey, so mesti ada tajuk. And then kita ada paksi. Paksi mesti betul Y, X, Y. Okey, nilai senggatan mesti sekata. Maksudnya mesti uniform tau. Kalau sini 2 cm, awak buat senggatan, sini pun mesti 2 cm juga. Okey, lepas tu dia punya nilai mesti betul. Jangan sini 20, 40, tiba-tiba sini 50. Lepas tu sini 80. Jadi dia dah salah. Jadi awak takkan dapat markah untuk paksi. So, paksi kita ada lagi satu markah untuk paksi. Kemudian plotting. Bila awak plot, ni yang leceh sikit sebenarnya bila kita kena tanda graf. Kita kena tengok betul-betul setiap satu plotting. Okey, kalau plottingnya betul, kita akan bagi satu lagi markah. Dan garis lurus penyuaian terbaik. Garis lurus penyuaian terbaik ni kita tengok dari segi berapa titik yang kena. Okey, dalam kes ni 1, 2, 3, okey, 4. So, ada 4 titik yang kena. Okey, bila ada 4 titik yang kena,
So dia lebih daripada 3, jadi kita consider dia sebagai betul garis lurus punya yang terbaik. Dan kemudian dia ada satu di atas dan satu di bawah, so seimbang. So itu lagi confirmkan bahawa garis lurus kita adalah garis lurus punya yang terbaik. So total kita boleh dapat maksimum sehingga 4 markah untuk graf punya yang terbaik yang dalam soalan yang bentuknya sebegini. Okey, so kita tengok apa yang dia nak lagi daripada soalan. Dia kata daripada graf cari nilai A dan nilai B. Okey, nilai A dan nilai B. Dekat sini yang kita kena tentukan A dan B ni apa dia. So kita kena get back pada persamaan tak linear kita tadi yang masa mula-mula kita jumpa. Okey, jadi bila kita tengok balik persamaan, obviously kita memang tak boleh tentukan apa itu A, apa itu B. Kita just tahu dia bagi maklumat lagi dalam persamaan, dia kata A dan B ialah pemalar. Okey, dalam persamaan yang general, kita punya persamaan arm Y sama dengan MX plus C, X dan Y adalah pemboleh ubah, manakala M dan C adalah pemalar. Okey, X dan Y ini adalah pemboleh ubah, maksudnya dia yang pegang paksi. Okey, pemboleh ubah. Dan M dan C ini adalah pemalar. Okey, dia pemalar. Maksudnya bila dia kata A dan B ni adalah pemalar, so ada boleh jadi sama ada A dan B ni mungkin dia adalah kecerunan iaitu M, ataupun mungkin juga dia adalah pintasan Y iaitu C. Okey, tapi kita nak tahu, kita mesti kena susun dia dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. So macam mana? Idea kita dah ada. Y kecil sama dengan M dalam kurungan X, Y tambah C. Okey, so kita tulis semula kita punya persamaan, walaupun soalan ni tak suruh pun awak tukarkan persamaan kepada bentuk linear. Tetapi keperluan untuk menjawab nilai A dan nilai B ini menyebabkan awak terpaksa buat demikian. Okey, so macam mana kita nak buat? Dekat sini kita tengok kita hanya ada Y sahaja. Okey, and then kita ada XY. Jadi kalau kita nak matikan, kita nak maintain XY di sini. Okey, kita nak maintain XY di sini. So mungkin kita boleh bahagikan dia dengan, okey, kalau kita bahagikan dengan XY, apa yang berlaku? Bila sini bahagi XY, di sini akan tinggal XB per X dan sini akan jadi A per Y. Okey, so tak kena dengan apa yang kita nak. Kita nak adalah dalam bentuk sebegini. Kita nak maintain XY dan Y sebab dah ada dah ni. Dah ada dah XY dengan Y ni. Okey, cuba kita susun. Nak bagi nampak lagi Tengok Y kita duduk solo, XY ni duduk kawasan yang sama dengan C. Dekat sini yang single mingle A, betul tak? Okey, so kita tracing XY, YB ni kita bawa pergi sini, A ni kita bawa pergi kiri. So kita ada XY kat sini, tolak A sama dengan YB. Oh, dah nak nampak dah. Dah nak nampak dah bendanya. Nampak tak? XY dah ada. Okey, M kita tak tahu lagi. C mungkin yang ini. Cuma di sini Y, tapi sini ada YB. Okey, kita swap. Nanti tak nampak. Okey, kita swap kedudukan dia. Okay, kita swap saja. Bila swap saja, maksudnya awak tak perlu ubah dia punya simbol. Okey, dah maintain. Cuma kita baca dia sekarang daripada kanan ke kiri. So, YB sama dengan XY tolak A. Okey, macam ni kita tinggalkan Y saja kat sini. Nak bagi sama ni. Ni Y, ini YB. So, macam ni kita tinggalkan Y saja. Kita bahagikan semuanya dengan B. Ataupun, kita bawa B ni pergi ke kanan. Okey, bila B ni dibawa ke kanan, maksudnya Y sama dengan XY terpaksa dibahagikan dengan B tolak A per B. Okey, B dibawa ke kanan. Okey, sebab Y ni berdarab dengan B. So, B bila dibawa ke kanan, semua ini perlu dibahagi dengan B. So, cikgu dah siap-siap pecah. XY bahagi B tolak A bahagi B. Okey, asal kejadiannya ianya adalah X tolak Y, XY tolak A per B. And then cikgu pecahkan dia jadi begini bentuknya. Okey, so macam mana kita nak ubah? Dah nampak dah ni. Dah nampak Y sama dengan XY. Tapi ada per B. So macam mana kita nak keluarkan per B ni? Kita boleh keluarkan dia dalam bentuk macam ni. Y sama dengan per B. So kita boleh keluarkan jadi 1 per B. And then sini ada XY tolak A per B. Nampak sama dah kan? Okey, YY. And then ada M. 1 per B rupanya M. Ada XY. And then ada C. So kita dah tahu dah. Okey, B tu nilai untuk apa? AB tu nilai untuk apa? Okey, so kita keluarkan sekarang. Kita keluarkan sekarang M kita. Okey, M kita adalah 1 per B. M ni apa? M ni adalah kecerunan. So kejap lagi kita akan kira kecerunan. Daripada situ kita boleh dapat jawapan untuk B.
Dan kemudian kita ada C. Okey, C kita adalah negatif A per B. Maksudnya dapat atau tidak, kita mesti cari dulu kecerunan, kemudian baru kita boleh telik pintasan Y. Okey, so kita pergi semula ke kita punya graf untuk kita kira kecerunan. Okey, bila kita nak kira kecerunan, okey, kita tengok titik yang betul-betul kena. Kalau cikgu punya, dia mula daripada titik yang ini, yang betul-betul kena dengan titik yang sini. Okey, jadi cikgu ambil koordinat dia. Yang ini paling hujung, koordinatnya adalah 140. Kenapa cikgu pakai pen merah? 1.40. Okey, koordinat yang ni pula yang nombor 3. Okey, ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. So yang ni okey, 9 dulu, 90.00 dengan 8.80. Okey, so kita tahu yang di atas, okey, yang di atas akan jadi Y2. Okay, X2, Y2. Yang di bawah akan jadi X1, Y1. Sebab kalau boleh, kita nak kecerunan sentiasa positif. Tapi dalam kes macam ni, kita tengok graf dia pun kita boleh agak dah. Confirm kecerunan dia dapat negatif kan? Sebab dia berkadar songsang. Okay, so kita kira kecerunan. Kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kita masuk nilai. Y2 kita 8.8 sifar tolak 1.4 sifar. Perkan dengan 90 poin sifar-sifar tolak 140 poin sifar-sifar. Okey, yang ni kita boleh directly dapat jawapan. Okey, dalam kurungan 8.8 tolak 1.4 per bahagi 90 tolak 140. So, kita dapat jawapan dia negatif 0.148. Okey, so kita akan guna jawapan yang ini untuk cari nilai 1 per B tadi. Okey, kita pergi balik dekat soalan. Sebab cikgu pakai kertas graf yang belakangnya ada graf, depannya ada soalan. Jadi gini, okey. Kita kena pause kita punya video. Okey, so M sama dengan 1 per B. Kita dah decide tadi. M kita adalah negatif 0.148. Okey, M kita ganti je. Negatif 0.148 sama dengan 1 per B. Okey, kita gantikan nilai M kita dalam persamaan. So, macam mana kita dapatkan B? Okey, B kita buat ni atas, yang ni akan turun bawah. Kita swap je tempat dia. So, B sama dengan, terus je lah bahagi. Okey, bila negatif 0.148 duduk bawah, maksudnya 1 bahagi answer. Dan kita dapat jawapan dia negatif 6.757. Okey, negatif 6.757. Cikgu selalu cakap dengan student cikgu, jarang-jarang kita dapat jawapan sama macam muka teks dekat belakang. Sebab bila kita buat garis lurus punya yang terbaik, kita merujuk kepada graf kita tau. Graf kita dan macam mana keadaannya garis lurus tu paling terbaik lah kita boleh buat. So, kalau ada plus minus, dari segi kecerunan, perbezaan plus minus dia tu doesn't matter lah, kejam mata je lah. Okay, tengok dalam buku teks, jawapannya adalah negatif 6.771. Okay, kalau kita tolakkan dengan jawapan kita 6.757, so dia just plus minus 0.014 saja beza dia. So, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Dia boleh up to 0.05 kalau tak salah cikgu. Okay, plus minus dia. Okay, so jawapan B kita dah siap. Okay, B kita adalah negatif 6.757. Kita ambil 4 angka bererti. So, dah dapat soalan jawapan untuk B. Soalan jawapan repek-repek cikgu. Okey, so kita pergi kepada C. C adalah Y-intercept ataupun pintasan Y. So, cikgu dah decide tadi pintasan Y cikgu adalah 22.1. So, kita akan masuk dalam persamaan. Kita akan masuk ke dalam persamaan yang ini. Okey, 22.1 tadi. So, C sama dengan negatif A per B. C cikgu adalah 22.1. Awak pun buat C awak ya. Awak kira berdasarkan graf. Okey, so kita dapat negatif A per B kita dah ada negatif 6.757. Basically, negatif bagi negatif, cancel. Dia akan jadi positif. Okey, so just directly darab 22.1 darab 6.757 untuk dapatkan nilai A. So, kita akan terus dapat jawapan A. 22.1
darabkan dengan 6.757. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 149.3297. Okey, so kita tulis jawapan. And then, bila kita check buku teks, 32, okey, yang ni akan jadi 33 lah. Sebab 97 ni, bila kita bunda, dia akan jadi 33. Okey, bila kita tengok buku teks punya jawapan adalah negatif 150.31. So, kita tengok jawapan dia, secara logiknya positif ataupun negatif. Okey, let's say, okey, kalau kita compare, Y sama dengan M. Okey, Y sama dengan, alamak, salah pula. Cikgu compare pakai pen hitam lah. Okay. Y sama dengan M and then XY tambah C. Okay, kita comparekan dengan kita punya persamaan yang baharu, iaitu Y sama dengan 1 per B. XY negatif A per B. Okay, kita dapat macam ni kan bentuk dia. Ke cikgu salah transfer? Masa cikgu transfer, sama je kan? Pergi sini negatif. Okay, so ni jadi positif. Okay, and then cikgu cek balik cikgu punya persamaan. Bila kita bahagi dengan B, okay, so akan jadi, okay, last. Okay, betul. So, bila cikgu masukkan, tengok C cikgu adalah A per B. So, bila cikgu masukkan nanti negatif, okay, negatif, kita letak negatif di depan. Kemudian cikgu buat kurungan. A cikgu adalah 149 per, okey, B cikgu adalah negatif 6.757. Tutup kurungan. So, cikgu akan dapat jawapan dia positif. Yang mana memang logiknya berdasarkan graf kita, sebab graf kita songsang. Okey, graf kita songsang. Bila graf kita songsang, so C kita duduk atas. Ni. Okey, C kita duduk di atas untuk graf songsang. Duduk di kawasan yang positif. So, that's why jawapan kita untuk nilai A itu adalah positif, bukannya negatif. Cikgu tak tahu kenapa buku teks decide jawapan dia negatif. Okey. So, tu pula lah awak nak ikut cikgu ke awak nak ikut buku teks ke, it's up to you. I don't know. Bukan cikgu yang buat buku teks tu. Okey, tapi ni jawapan cikgu. Okey. And then, last sekali adalah soalan C. Okey, soalan C ni specialnya soalan ni. Okey, dia suruh awak, kita tak garis pun kan. Kita reti nak salahkan buku teks je. Kita tak garis pun jawapan untuk A. Cikgu dah tu, aduh. Tapi student cikgu pun dah ikut dah. Buku teks tak boleh percaya cikgu. Bukan tak percaya. Biasalah. Dia diperbuat daripada manusia yang menaik komputer kan. Standard lah. Kalau ada here and there mistakes. Terutamanya graf kan. Graf. Dia suruh kita buat 1 cm. Jawapan kat belakang 2 cm skala dia. So, okey, C. Kaedah lain. Terkeluar frame. Okey, kaedah lain untuk mendapatkan graf garis lurus bagi persamaan tak linear di atas adalah memplot. Oh, dia bagi lagi satu. Okey, memplot 1 per Y melawan X. Okey, so bila dia tulis dia macam ni kan, korang awak boleh terus, alah, tak apalah, korang pun korang lah kan, kita geng, kita bukan jauh sangat umur kan. Okey, kita teruslah buat dia punya graf 1 per Y melawan X. Okey, so ini andaian kita 1 per Y melawan X, and then kita transfer. Oh, cikgu suka macam ni, transfer terus ke dalam Y sama dengan MX plus C. Y sekarang dah jadi 1 per Y sama dengan M. X besar adalah X kecil tambah C. So, kita nak format macam ni persamaan yang baru. Okey, tanpa melukis graf yang kedua. Dia tak suruh lukis. Dia tak suruh lukis. Dia suruh hitung nilai kecerunan dan pintasan Y pada paksi mencancang graf. Okey, paksi mencancang ni dia duduk mana? Apa maksud mencancang? Mencancang di sini. Betul. Ni mencancang. Ini mengufuk. Kan? Ini mencancang. Ini mengufuk. Okey. Mengufuk. Jadi, dia nak pintasan Y pada paksi mencancang graf. Okey. So, mencancang kat sini lah. Okey. So, kita nak, macam ni kita nak buat tanpa perlu kita lukis graf. Okey. Cara dia macam ni. Kita ubah dulu persamaan kita jadi dalam bentuk 1 per Y sama dengan MX plus C. Kita buat yang tu dulu. Okey. Kita ada XY tolak YB. Maksudnya kita buat balik tau. Kita buat balik persamaan yang baru sekarang ni Tadi persamaan kita ikut paksi yang kita kena plot. Sekarang persamaan kita ikut paksi yang kita tak kena plot. Okey, so XY tolak YB sama dengan A. Okey, tengok. 1 per Y. X.
XY tolak YB sama dengan A. Okey. So macam mana kita nak buat benda ni? Kita nak 1 per Y dan kita nak X sahaja. Okey, sekarang ni X ini kita nak settlekan masalah X dulu. X lalu kita akan settlekan masalah dia kan. Kenapalah? Biarlah dia kekal sebagai X kan, bagus. Okey, so XY ada partner sebelah ni Y. So nanti dulu kita buang Y tu, kita nak X ni duduk single. Okey, kita buang dia. So kalau kita nak buang dia, maksudnya semua kita kena bahagi dengan Y. Okey, bahagi dengan Y, bahagi dengan Y. So kita akan dapat dekat sini bahagi Y jadi 1, so tinggal X. Yang ni bahagi Y, so jadi 1 juga, jadi tinggal B sama dengan A per Y. Oh, A per Y ni kita boleh keluarkan. Dia boleh jadi macam ni tau. X tolak B sama dengan 1 per Y darab A. Ya Allah, terus dapat jawapan. Tu dapat jawapan. Nampak tak ni 1 per Y je. 1 per Y. Ini ada X, cuma kita nak mencari M. And then kita ada C dah. So A ni kita bawa pergi sebelah. Kita swap dulu. Kita swap dari segi dia punya cara penulisan. Okey, 1 per Y A sama dengan X tolak B. Okey. Oi. So kita nak alihkan A. Kita nak alihkan A ni pergi ke kanan. Maksudnya A ni perlu dibahagi dengan X, perlu dibahagi dengan B. So kita dapat 1 per Y sama dengan X per A tolak B per A. Okey, X per A. X per A kita boleh ubah dalam bentuk sebab kita nak X ni duduk single. So kita keluarkan A, dia akan jadi 1 per A darab X tolak B per A. Dah dapat jawapan. Okey, so kita punya soalan sekarang dia lebih kurang macam terbalik je sebenarnya. Kalau awak perhatikan, kecerunan kita ada 2 cara tau nak buat benda ni. Sama ada awak nak masukkan nilai A dengan B, ataupun awak nak guna kaedah kecerunan. Okey, kalau kecerunan maksudnya awak compare dengan yang ni. Okey, yang ni kecerunan dia adalah negatif 0.148. 1 per A. Tak payahlah masukkan je lah nilai A, macam susah je yang tu. Tak nak. Tak faham. Okey, so 1 per A. A kita dah ada value, sebab itulah dia suruh cari A dengan B dulu. Selalu bila dia suruh cari, maksudnya kita akan pakai. Okey, so kecerunan dia nak kecerunan. Kecerunan adalah 1 per A sama dengan, senang tu soalan ni. Allah, 1 per A mana A? 149.33 sama dengan muat tak? Masuk frame tak? Masuk frame tak? Tak masuk. Okey, masuk dah. So 1 bahagi 149.33. Kita dapat jawapan dia. Nampak ni, 10 kuasa negatif 3. Negatif 3 ni maksudnya awak kena buat 3 kali kosong. So 0.00, 3 kali kosong. And then salinlah nombor dia 6, 9, 7. Okey, sebab cikgu jadikan 4 angka berarti 1, 2, 3, 4. So di sini kita bunda jadi 7. Okey, so dapat lebih kurang sama macam jawapan dekat buku teks. Tiba-tiba jawapan kat buku teks kecerunannya adalah positif. Nampak tak permainan kat situ? Kalau contohlah A kita tadi negatif, kalau ikut buku teks, so bila 1 bahagi negatif tak kecerunan dapat negatif, which is salah tau. Okey, kenapa cikgu kata salah? Sebab benda ni boleh predict. XY, okey, bila dia Y sahaja, awak dapat macam ni. Okey, dia punya kecerunan dia ke bawah, so negatif, sebab tu kecerunan negatif. Bila awak buat 1 per Y, awak mengubah graf tu jadi macam ni tau bentuk dia. Dia akan jadi berkadar terus. Okey, sebab daripada Y jadi 1 per Y, dia macam daripada X jadi 1 per X, daripada masa jadi 1 per masa kalau dalam eksperimen sebenar. So dia akan ubah, dia akan mirrorkan kita punya graf. Kalau faham lah yang tu. Okey, itu secara teorinya sebelum kita dapat jawapan, kita kena main dengan teori. Bolehlah kita agak-agak kan jawapan kita salah ke betul. Masalahnya kenapa jawapan cikgu buat nampak merah? Astaghfirullahalazim. So dapat nilai kecerunan yang pertama. Just buat M sahaja pun dah okey, tak payah tulis kecerunan, doesn't matter. Okey, so C kita adalah negatif B per A. Okey, B kita adalah negatif 6.757 perkan dengan A kita 149.33. Okey, so kita dapat jawapannya. Negatif jumpa negatif akan jadi positif, so 6.757. Okey, bahagi dengan 149.33. Kita dapat jawapan dia
0.04525. Okey. So 0.04525. So itu jawapan cikgu untuk soalan latih diri 6.6. Macam cikgu kata tadi, kita punya jawapan pasti akan ada perbezaan plus minus 0.05. Okey, sebab benda ni melibatkan graf. Bila melibatkan graf, maklumat itu mestilah berkaitan dengan graf kita. Asalkan graf kita itu sempurna garis lurusnya, betul plottingnya, kiranya kisah dia macam ni. Kalau awak dapat full mark untuk graf, then awak boleh expect jawapan awak yang seterusnya untuk kecerunan dan juga pintasan Y adalah betul. Kalau betul awak baca berdasarkan graf tu, kan? Okey. So tu sahaja daripada cikgu hari ini. Hopefully awak sama perasaan dengan cikgu bila buat tajuk hukum linear, which is satu tajuk yang cikgu rasa boleh score, wajib score untuk SPM. Dan macam cikgu selalu kata dalam kelas, hukum linear ni membawa 6% markah keseluruhan daripada 100% markah untuk ADMAT. Okey, sebab dia berada di kertas 2 bahagian B, soalan antara soalan pilihan yang kita wajibkan diri untuk menjawab sebab boleh score. Okey, boleh Okey, so jangan lupa macam biasa subscribe, like dan share video cikgu supaya lagi ramai orang dapat siapkan homework dia. 4A jangan lupa esok hantar fail hukum linear, okey? Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih.